Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang untuk kita mengkhatamkan kitab yang kita belajar ini. Kira-kira dah lebih kurang 7 tahun ke 8 tahun dah kita belajar. Rasanya ke 2 tahun kita bercuti. Kira-kira masa kita belajarnya. Kemudian sebelum daripada itu dalam 3 tahun, 5 tahun dah kita belajar. 2016 kita mulakan, dan 2016 maknanya 7 tahun lah. Kita belajar hampir 7 tahun kita belajar kitab ini. Tapi alhamdulillah kita berjaya khatamkan. InsyaAllah dalam 2-3 kali lagi siri kuliah kita ni kita akan habiskan kitab Mohonlah Redha Ilahi. Walaupun kita tak tahu kita ni berjaya ataupun tak berjaya, tapi kita cuba juga memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni di antara orang yang diredai di sisi Allah. Sebab dalam hidup kita ini kita perlu pada 2 redha yang besar, yang ana sebut banyak kali lah. Dalam hidup kita ni kalau kita perhati 2 redha ni keutamaan pada kita. Yang pertama redha Allah dan juga Rasul. Yang tu yang dipanggil keutamaan pada diri kitanya. Yang kedua redha ibu dan ayah kita ataupun redha suami kalian. Di kalangan ibu-ibu yang ada pasangan hidup, maknanya redha suami itu jadi besar dalam hidup kita. Untuk melayakkan kita mendapat yang disebut dengan segala-galanya di atas dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kemuncak dalam hidup kita ni, kita nak kepada syurga Allah. Bila kita nak pada syurga Allah, maka kita kena pastikan kita dapat redha Allah. Saya pernah sebut pada jemaah sekalian, sepanjang kita hidup atas dunia ni, kita perlu dapatkan 2-3 perkara yang utama pada diri kitanya. Yang pertama, kita kena dapatkan yang disebut dengan hidayah Allah. Hidayah Allah ni benda yang paling utama yang kita kena dapat dalam hidup kita. Hari-hari kita ni, kita minta supaya Allah bagi hidayah. Hidayah maksudnya bimbingan. Sebab tu, pagi-pagi dalam solat kita, doa kunut kita sebut Allah mahdini fi man hadait. Yang tu yang mula-mula sekali kita sebut. Ya Allah, tolong hidayahkanlah kami ke jalan yang patut kamu hidayahkan kami. Tu cara kita waktu mana doa kunut kita kan, sembahyang subuh pagi tadi. Ke tak baca doa kunut ni? Maknanya pada diri kitanya. Ataupun dalam hidup kita ni, mula-mula kita bila kita solat tu, kita baca kalimah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan petunjuk kamu, jalan yang lurus dalam hidup ini. Yang pertama. Yang kedua, kita diajar supaya dapatkan ilmu biar banyak. Dalam hidup ni jangan kira harta biar banyak, tapi ilmu biar banyak. Kenapa ilmu dalam hidup kita? Dengan tujuan untuk Allah angkatkan darjat kita. Kedudukan kita ni nampak sama je, kita duduk atas kerusi warna biru sama semua kan. Tapi walaupun begitu, kita ni Allah beza di antara kita ni berdasar pada ilmu kita. Walaupun kita ni nampak orang kata kepala rambut sama hitam, tapi sebenarnya dalam hidup kita ni berbeza di sisi Allah berdasar pada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut demikian. Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, di kalangan kamu ni, dan orang ada ilmu tu berapa darjat yang tinggi. 2.
Yang ketiga, dalam hidup kita ni kita nak kepada yang disebut dengan dalam hidup kita keberkatan rezeki. Keberkatan rezeki ni kita nak lah. Dalam hidup kita, tiap-tiap hari kita ni, kita kena pastikan diri kita ni biar diberkati. Rezeki biar berkat. Kita bukan nak rumah yang besar, tapi kita nak rumah yang berkat. Kita bukan nak makanan yang banyak, tapi kita nak makanan yang berkat. Kita bukan nak pasangan yang sado, tak. Tapi kita nak pasangan yang berkat. Buat apa pasangan sado, isteri cantik, tapi asyik berkelahi tiap-tiap hari. Tak berkat langsung dalam hidup. Keberkatan tu kita nak. Berkat ni kita sebut dalam doa kita. Wabarik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami dengan apa yang kamu bagi pada kami. Yang keempat, kita nak dalam hidup kita ni keampunan Allah. Ni kejaran tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap hari pada diri kita ni kita berkejaran. Biar kita dapat Allah ampunkan dosa kita. Hari-hari kita ni jangan ada pada diri kita ni yang disebut dengan dosa-dosa yang menimbun. Kerana dosa-dosa ni menyebabkan istilah kitanya menyerabutkan perjalanan hidup kita. Dosa ni mentensionkan seseorang. Dosa ni menyebabkan seorang tu jadi tertekan hidup. Bila kita banyak dosa, kita akan jadi hidup kita ni jadi semua tak sempurna. Sampai bila? Sampai ke akhirat nanti. Macam mana kita nak suruh kita ni bersih daripada dosa? Taubat. Maknanya kita ni minta ampun pada Allah. Setiap hari mesti kita taubat lebih 70 kali sehari. 4, 5 kan? 4 ke 5 dah. Yang keenam dalam hidup kita ni kita diajar supaya mengejar untuk merapatkan diri dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tiap-tiap hari ni hidup kita ni cari jalan macam mana nak suruh Rasulullah kenal kita bila kita bangun di akhirat nanti. Macam mana kita nak suruh Allah sentiasa mendengar rintihan kita. Allah sentiasa memandang kita dengan rahmatnya. Tiap-tiap hari lah. Kerja kita ni gilap diri kita untuk kita jadi dekat dengan Allah. Bukannya kita ni tiap-tiap hari cari jalan nak suruh kita ni dekat dengan orang-orang tertentu. Tak. Tapi kita dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Kemudian yang ketujuh dalam hidup kita, kita mengejar yang disebut dengan husnul khatimah. Sebelum husnul khatimah, mengejar keikhlasan. Maknanya kita biar kita ni jadi ikhlas. Sepanjang kita buat ni, benda yang kita lakukan dalam hidup kita, semua biar jadi ikhlas. Dalam hidup kita. Kerana tak ramai orang yang boleh jadi ikhlas dalam hidup ni. Susah nak jadi ikhlas. Saya sebut banyak kali kan. Susah kita nak jadi ikhlas. Sampai peringkat kita ni, Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Susah nak jadi ikhlas. Sampai peringkat Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Untuk memudahkan diri kita, untuk kita ni menjadi ikhlas. Orang yang payah nak jadi ikhlas, banyakkan diri dia baca surah Al-Ikhlas. Ulama-ulama sebut demikian. Kerana selagi mana dia tak faham surah Al-Ikhlas, lagi mana dia tak baca surah Al-Ikhlas, lagi itulah yang dia akan jadi susah menjadi ikhlas. Dia akan jadi demikian. Surah Al-Ikhlas ni memudahkan seorang untuk menjadi ikhlas. Salah satunya perkara demikian. Kemudian yang ke-8, hidup kita biar istiqamah. Istiqamah. Dalam hidup kita ni biar jadi istiqamah ni bukan konsisten ya. Istiqamah ni bukan dipahami dengan kalimah konsisten. Istiqamah ni semakin lama semakin menaik. Semakin lama semakin ke atas. Bukan semakin sama saja. Konsisten ni, kalau kita faham istilah konsisten, dia sama je. Statik, dia panggil jadi demikian. Istiqamah ni bukan. Istiqamah ni maksudnya semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin terbaik. Itu istiqamah dalam diri kita. Ini istilah istiqamah. Dan dalam masa yang sama kita teguh dengan agama Allah. Ini kita ni tidaklah kata dalam keadaan sekejap kita kurang keyakinan, sekejap kita tinggi keyakinan kita. Yang ke-9 dalam hidup kita ni, kita nak kepada husnul khatimah. Itu mengejar husnul khatimah. Tiap-tiap hari pastikan diri kita ni
jangan tergelincir sikit pun. Supaya takut nanti waktu mana kita tergelincir tu, kita dapat su'ul khatimah. Yang tu yang kita bimbang. Dalam hidup kita ni, janganlah kita rasakan, lama dah tak karaoke, misal contohnya. Kita rasa jadi demikian. Habis tu macam mana? Nak pergi karaoke lah hari ni sekali. Kita lama dah tak pernah karaoke kan. Lama dah. Bila kali terakhir kita karaoke, misal contohnya. Jadi hari ni kita nak pergi karaoke. Bimbang-bimbang waktu mana kita karaoke tu, kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebab tu dalam hidup kita ni, jangan cuba untuk melakukan maksiat. Kerana bimbang tak dapat husnul khatimah. Sebab tu dalam hidup kita ni, sentiasalah cari jalan untuk dapatkan husnul khatimah. Tempat mana yang kematian kita, masa mana kematian kita, dan bagaimana kematian kita. Yang ni yang mesti sentiasa dirangka dalam hidup kita. Dan yang akhir sekali, kita nak supaya Allah redha pada kita. Yang ni lah tajuk kitab Mohonlah Redha Ilahi ni. Macam mana nak suruh Allah ni redha dalam hidup kita. 10 perkara ni, kalau kita boleh setiap hari kita berkejaran dapatkan dalam hidup kita ni, kita berfokus pada perjalanan hidup kita. Hari ni kita sambung tajuk yang ke-49. Antara tajuk-tajuk yang terakhir dalam kitab ni, lakarkanlah sejarah hidup kamu dengan ikhlas berbuat kebaikan. Ni maknanya hari-hari kita ni biar kita lukiskan lukisan yang indah pada diri kita ni, supaya waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, waktu mana kita ditayangkan balik amalan kita, kita tak rasa menyesal dengan perbuatan kita di atas dunia. Ini istilah yang digunakan, lakarkanlah sejarah hidup kamu ini dengan seikhlas mungkin. Setiap benda yang kita buat tu, kita jauhkan daripada prasangka, jauhkan daripada su'uzzan, buruk sangka dalam diri kita. Belajar untuk jadi ikhlas. Belajar jadi ikhlas ni payah dalam hidup. Saya sebut tadilah payah. Kita ni kerana keikhlasan ini berada dalam hati kita. Dalam kita berbuat kebaikan kan, ramai di kalangan kita, bila dia buat benda yang baik itu, tiba-tiba tidak dipuji. Misal contohnya, kita kan kadang-kadang kita masak sedap-sedap. Kita ni habis cara dah kita masak. Beli buku resepi, misal contohnya. Kemudian kita masak ni, habis susun dengan elok dah. Kemudian kita letak cantik dah susunan kita yang kita letak tu. Tiba-tiba suami kita ke anak kita dia makan, tanpa dia sebut dan dia tanpa dia puji. Kita pun rasa down hari tu kan. Rasa penat sikit. Kenapa? Patutnya kita buat dah cantik dah. Dah elok dah. Kita dah susun terbaik dah. Tiba-tiba tak ada siapa pun yang puji pada kita. Di waktu itu, kita nak mempertahankan keikhlasan tu senang ke susah? Susah. Di saat demikian, dia datang, syaitan datang. Tengok engkau lain kali buat cincai-cincai je. Jangan kau buat tu beria sangat. Tengok kamu buat cincai-cincai pun kadang-kadang yang cincai-cincai tu orang puji. Yang kamu buat elok-elok tu orang tak puji pun. Yang menyebabkan kita ni, dia jadi perasaan kita ni terganggu kan. Terganggu perasaan kita. Nak jaga keikhlasan ini payah. Lalu kita tajukkan pada kali ini ialah di mana lakarkanlah sejarah hidup kamu dengan ikhlas dalam berbuat kebaikan pada diri kamu ini sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, jangan kamu la tahqiranna, jangan kamu memandang remeh terhadap perbuatan baik sedikit pun, meskipun kamu hanya berjumpa dengan saudara kamu dengan biwajhin taliqin, dengan wajah yang berseri-seri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jangan kamu pandang lekeh ya kalau ada orang senyum pada kamu. Orang senyum pada kamu tu, dia sedang berbuat kebaikan dalam hidupnya. Dan jangan kamu pandang dia, alah senyum tu, senyum kambing lah tu, kita sebut. Kita sebut demikian. Tu senyum ngejek lah tu. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu jangan pandang lekeh. Walaupun dia senyum. Kerana senyum itu pahala dalam hidup. Bila kadang-kadang dia berjumpa dengan kamu tu, dia biwajhin taliqin. Wajah dia tu berseri-seri. Cukup dah. Dia bukannya senyum pun. Tapi wajah dia tu, kita tengok dia tu, mengembirakan kita. Kan kita ni,
saya pernah sebutkan, ada orang yang kita tengok wajah dia, kita rasa tenang je, lapang je. Tapi ada orang yang kita tengok wajah dia, dengan kita tension. Tengok dia tu tension, kita pun tension sama. Bila tengok dengan wajah dia tersebut. Rasulullah kata, yang tension tu kamu tak boleh tengok lah. Kamu tengok orang yang berwajah yang taliqin. Wajah dia tu bercahaya. Seronok dalam hidup. Suatu kadang-kadang kan, kita ni, saya sebut banyak kali kan, duduk memandang suami pun dapat pahala. Duduk memandang isteri pun dapat pahala. Islam diajar demikian. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita buat tu, satu benda yang nampak biasa-biasa je. Tapi pahala Allah sediakan pada kita. Macam mana pahala yang Allah sediakan pada diri kita ni? Dengan cara kita mewajahkan wajah yang indah. Wajah yang cantik di antara satu sama lain. Ini pahala-pahala yang Allah jadikan. Kita melalui kehidupan ini hanya sekali saja. Ini perkara yang kita kena faham. Hidup di atas dunia ini sekali saja. Tidak akan ada peluang kedua. Tak akan ada peluang kedua untuk hidup di atas dunia ini. Bila kita menghadap di hadapan Allah nanti, bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ramai orang yang sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Padahal tak boleh hidup dah. Ramai orang yang kalau kita boleh dengar suara dalam kubur di USJ 21 tu kan, kita boleh dengar suara orang yang sebut, ya Allah tolonglah hidup balik, tolong hidup balik. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat tengking dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan saat ini, kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Ketiga dan seterusnya. Nyawa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu sebenarnya sangat bernilai. Dalam hidup kita ni, inilah modal hidup. Kalau ditanya, apa modal hidup yang Allah bagi pada kita? Nyawa. Nyawa ni modal hidup. Modal. Biar berbaloi lah sikit modal. Kalau tak balik modal, kan rugi tu dipanggil. Macam mana kita nak suruh untung modal yang Allah bagi pada kita ni? Berbuat kebaikan atas dunia ni. Ni cara orang meniaga. Orang meniaga mana orang meniaga nak suruh balik modal saja? Mesti nak suruh dapat untung. Dalam hidup kita sama juga. Dalam hidup kita dengan Allah. Allah nak suruh kita dapat untung. Macam mana Allah nak suruh kita dapat untung? Allah suruh kita berbuat kebaikan. Itu cara demikian. Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu sebenarnya sangat bernilai. Nyawa yang ada pada kita. Hanya seorang satu je. Nyawa yang Allah bagi. Kemudian, tanpa nyawa, pasti kita akan mati. Nafas-nafas kita ni akan terhenti. Manusia tidak berupaya untuk menghidupkan dirinya sendiri. Maka nyawa adalah nikmat yang berharga yang Allah kurniakan kepada kita. Ini nyawa. Suatu setiap masa kita menjadi detik-detik yang berharga dalam hidup kita. Sampai Allah sumpah, wal asr, demi masa. Sama juga Allah guna wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, waktu mana waktu duha, demi waktu duha. Semuanya masa. Kenapa? Kerana manusia ni, dia tak hargai benda yang paling berharga dalam hidup. Benda yang paling berharga dalam hidup kita ni, bukan emas, bukan perak, tapi nyawa. Saat mana kita lemas, saat mana kita lemah dalam laut, katakanlah ada orang kata, aku nak bagi engkau 10 kilo emas, misal contohnya. Saat tu kita kata, mampus engkau, kita sebut. Adakah patut aku nak mati, engkau nak bagi emas lagi? Tak ada dah nilai. Kita nak marah pada orang nak bagi emas lagi. Bukan yang patut kamu bagi emas, kamu tolong selamatkan aku saat mana aku kelemasan. Kan begitu kan? Kita dalam keadaan demikian, nak marah kita dengan orang yang demikian. Sedangkan Allah telah bagi pada kita nyawa, nafas yang ada pada kita. Kenapa kita tak manfaatkan? Namun sedarkah kita ketika mana kita menjalani kehidupan seharian, antara perkara yang paling utama untuk dilaksanakan adalah menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Saya sebut tadi lah,
Di antara perkara yang utama, yang perlu kita jaga, daripada 10 perkara yang saya sebut tadi, salah satunya, mesti merapatkan diri kita dengan Allah. Jangan kita renggang hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai peringkat kita ni, dalam hidup kita sampai Allah tak nak pandang wajah kita. Ada kan dalam hadis Rasulullah sebut, orang yang Allah tak nak pandang. Inna Allah la yanzur, Allah la yanzuru, Allah tak pandang wajah dia. Allah la wala yukallimahumullah. Allah tak nak cakap dengan dia. Wala yuzakkihim. Allah tak akan bersihkan dosa-dosa dia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Orang yang Allah tak nak pandang langsung. Kenapa jadi demikian? Kerana dia putus hubungan dia dengan Allah. Dan dilaksana adalah menjaga hubungan dengan Allah dan juga sesama makhluk. Dengan manusia ni, kamu jangan putuskan hubungan. Jangan berkelahi dengan orang. Jangan mati saat mana kita sedang berkelahi. Yang kita berkelahi itu bukan orang lain. Anak menantu kita je. Yang kita berkelahi itu bukan orang lain. Jiran tetangga kita je. Yang kita berkelahi itu bukan orang lain. Ipaduai kita je. Yang kita berkelahi itu orang yang dekat dengan diri kita. Tiba-tiba kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Saat mana kita mati itu, kita sedang memutuskan silaturahim. Agak-agak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati dia sedang memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga. Tu jangan sampai tak tegur siapa. Islam sebut sampai 3 hari 3 malam je. Kalaupun kita nak marah, Allah benarkan kemarahan kita itu bertahan selama 3 hari 3 malam je. Lepas 3 hari 3 malam, kena sambung balik silaturahim. Tanya kenapa 3 hari 3 malam? Kenapa Allah tak bagi 3 bulan 30 malam? Maknanya senang. Kenapa Allah bagi 3 hari 3 malam? 3 hari 3 malam ini cukup mematangkan seseorang. Ulama-ulama sebut demikian. Kita ni nak marah pada orang kan, kalau lebih 3 hari 3 malam tu maknanya syaitan dah tu. Bukan orang dah kita ni. Kalau kita nak benci pada seorang, Islam tak ajar kita berdendam sebegitu lama di kalangan kita. Tapi Islam diajar supaya kalaupun kamu nak marah dalam hidup kamu boleh bertahan 3 hari 3 malam. Lepas pada itu, kamu kena sambung balik silaturahim di kalangan kamu. Jika hanya menjaga hubungan dengannya, tetapi lalai dalam hubungan sesama makhluk, kita akan pincang dalam hidup kita. Jalan sengit dah senang ceritanya. Dan di akhirat nanti, kita dengan Allah bagus. Sembahyang, masa sembahyang tahajud tu menangis teresak-esak. Tapi, waktu mana keluar, mengumpat tak habis. Maknanya, kitanya pincang dalam hidup kita. Jangan begitulah. Biar jalan tu biar sama. Kan cuba tengok orang jalan dalam keadaan sengit dengan jalan dalam keadaan sama. Mana yang lebih selesa dibandingkan dengan keadaan demikian? Kadang-kadang orang kita dengan Allah dia jaga, dengan makhluk Allah dia tak jaga. Kadang-kadang dengan makhluk Allah dia jaga, tapi dengan Allah pula dia tak jaga. Ini perangai pelik di kalangan kita. Dua-dua ni kena serentak sama. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku nak tetapkan pada kamu Allah, kamu kena utamakan dalam hidup kamu. Tapi dalam masa yang sama, wabil walidaini ihsana, dengan mak ayah kamu pun kamu kena jaga sama juga. Ihsana, kena berbuat ihsan pada mereka tersebut. Dengan Allah jaga, tapi dengan mak ayah tak pandai nak jaga. Mak mertua, ayah mertua kita sakit hati dengan kita. Ini di antara benda yang pincang dipanggil. Apatah lagi pula andai hanya menjaga hubungan dengan makhluk dan lupa pada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini tidak ada makna. Tak bermakna. Orang kita kan, dengan orang cantik, dengan elok je dia. Tapi dengan Allah, dia buka aurat. Dengan Allah, dia tak solat. Dengan Allah, dia buat maksiat. Dia bermaksiat dengan Allah. Tapi dia tak jaga hubungan dengan, dia jaga hubungan dengan manusia. Tapi dengan Allah, dia lawan. Anda tengok kan, akhir-akhir ni kan, orang kita ni, bukan main lagi dianya. Dengan founder ni kan. Dengan yang follow apa dia ni, puak-puak LGBT ni kan, tengok dalam puak-puak tu LGBT tu lari sampai ke Australia ni. Lari sampai nak dapatkan suaka politik mereka tersebut, nak dapatkan kerakyatan, tak nak dah jadi rakyat Malaysia. Orang kita follow.
Orang kita tengok. Nak sebutnya, ada yang like. Saya nak sebut haram hukum dia, kita ikut. Mereka sebut. Jangan kita duk ikut orang yang jenis demikian. Kita nak suruh kita masuk neraka sekali dengan dia. Takkanlah kita nak jadi macam demikian. Tapi kalau dengan tujuan untuk nak bagi tahu, nak sebut pada dia, kamu kena bertaubat, kamu minta ampun kepada Allah. Yang tu tak apa. Tapi yang tak tahannya, bagus jahat dia sebut. Kau buat macam ni, dia puji pula benda-benda yang demikian. Yang ni, yang dilarang dalam Islam. Islam larang. Kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang kita tengok dalam di wall Facebook dan sebagainya. Founder yang tak tutup aurat. Yang tayangkan dia duduk kat rumah dengan baju kelawar, dengan macam-macam gaya nak tunjuk dia ni cantik, dia ni lawa dan sebagainya. Ni benda-benda yang demikian. Jangan kita follow benda-benda yang demikian. Mengarut je kerja ni. Yang tak tahan tu, kadang-kadang founder ni orang Kelantan pula tu. Orang Kelantan. Dia nak sebut je buat malu company je dia panggil. Orang yang jenis demikian. Nak tunjuk konon-konon dia lawa, cantik dan sebagainya. Semua tu karut. Jangan diikut yang jenis demikian. Kan di Kelantan ni orang-orang alim ramai kan. Kalaupun kamu tak malu pada Allah, malu pada orang alim ni pun tak apa dah. Malulah. Dah kamu dengan orang alim pun kamu tak malu. Kamu duduk di negeri, kamu lahir daripada negeri orang yang soleh-soleh. Kamu tunjuk perangai yang jahat. Kadang-kadang saya diberitahu kan, yang jual ubat kuat. Jual ubat kuat. Perempuan jual ubat kuat. Nak sebut je, ajar macam mana. Ni malu je semua. Dalam Facebook, dalam Instagram, dalam macam-macam gaya. Mereka mengambil peluang-peluang benda demikian. Sekiranya inginkan supaya sejarah kehidupan kita ini dipenuhi dengan kebaikan. Maka ikhlas dalam amalan adalah amat penting untuk dijaga. Di antara kita nak suruh kita ni, jaga pahala-pahala kita ni, biar jadi ikhlas dalam hubungan kita. Tidak ada siapa yang mampu untuk memaksa orang lain bersikap ikhlas, melainkan diri kita sendiri. Tak ada orang yang boleh tolong diri kita untuk jadi ikhlas, kecuali kita sendiri menolong diri kita untuk jadi ikhlas. Ikhlas perlu lahir dalam hati setiap individu berkenaan. Dalam jiwa kita ni, sentiasa belajar lillahi ta'ala. Bangun daripada tidur tu, wa ilaihin nusyur. Sebut dah. Pagi-pagi lagi kita sebut. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sebut, kepada kamu aku balik semula ya Allah. Tu ikhlas dah tu. Tanda ikhlas. Kita nak ajar diri kita, aku mesti jadi orang yang ikhlas dalam hidup ini. Macam mana caranya? Di antara caranya dalam hidup kita ni, sentiasa hidup kita ni membersihkan hati kita. Jangan diri kita ni, kalau nak suruh ikhlas macam mana? Taubat, minta ampun, istighfar. Ni jadi ikhlas lah dalam hidup kita. Sentiasa istighfar, astaghfirullahalazim. Datang benda-benda yang buruk sikit je dalam jiwa kita, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim tu biar cepat dalam hidup kita nya demikian. Kita akan terlintas kejap je dalam hati kita. Ustaz ni datang ke tak datang ni? Sekejap je dalam hati kita kan. Kita pun istighfar, astaghfirullahalazim. Cepat pada diri kita demikian. Bimbang syaitan menguasai. Syaitan ni cepat dia menguasai. Kita ni bila kita layan prasangka, dia akan menyebabkan akhirnya kita jatuh dalam neraka. Dia akan jadi demikian. Siapa yang layan prasangka dia? Kita kan telefon suami kita, telefon anak kita, telefon banyak kali, tak angkat. Datang terus syaitan ni zup dalam hati. Tu buat apa entah tu. Kenapa tak bawa telefon? Kenapa dia bawa? Kenapa dia dah? Mesti dia dah tengok telefon tu ada. Telefon tu, kenapa dia tak angkat? Kenapa tak angkat tu? Dia akan datang. Buruk sangka dalam jiwa seseorang. Allahu Akbar. Kebaikan-kebaikan yang dimulakan dengan keikhlasan merupakan amalan yang dikenang baik dalam sejarah kehidupan kita. Siapa-siapa yang buat dengan ikhlas, Allah akan jadikan kenangan yang indah. Orang akan sentiasa ingat. Kita masak kan. Masak dengan ikhlas, dengan masak dengan tak ikhlas, akan dikenang oleh anak-anak kita. Anak kita kan, bila dia masak, isteri dia masak ke, ataupun anak lelaki kita kan,
Walaupun orang lain masak, dia akan balik pada kita, dia kata, sedap mak juga masak. Sedap ibu juga masak. Padahal kita kata, apa sangat kita buat? Tapi sebenarnya, di sebalik masakan kita itu ada penuh keikhlasan untuk membesarkan anak-anak kita. Kita buat demikian. Kita masak tu penuh keikhlasan. Anak-anak kita, dia akan kenang. Kadang-kadang, benda apa sangat ni? Soal sambal je. Sambal je kadang-kadang kan. Saya sampai hari ni, saya ingat lagi. Kalau mak saya buat sambal, sampai hari ni, Allah sedapnya dia buat sambal. Kita suruh orang rumah kita buat sambal, macam mak kita buat. Tak jadi. Tak jadi, kita suruh macam mana? Buatlah, takkan tak boleh belajar dengan mak. Dia belajar pun tak sama. Tak keluar, tu sambal. Apatah lagi masak yang lain, gulai ke dan sebagainya. Nak sebutnya, dia ada cara dia sendiri. Tapi, anak-anak kita pula, dia akan sebut, dia akan kenang masakan ibu dia pula, isteri kita ni pula. Sebab tu kalau pergi ke rumah anak menantu ke, mestilah yang sebut anak kita, menantu kita, dia kata, mak masak je lah. Kata. Dia kata, mesti abang tu nak makan, yang mak masak je, sedap. Dia akan jadi demikian. Kenapa dia keikhlasan? Tu masakan. Bayangkan yang lain. Yang lain banyak lagi lah dalam hidup ini. Nak sebutnya keikhlasan. Amalan yang dikenang baik dalam sejarah kehidupan kita. Janganlah kita mencontohi dan mengambil sikap orang munafik yang gemar berpura-pura baik tetapi hatinya dipenuhi dengan kekufuran. Yang ni jangan. Jangan talam dua muka. Elok je, baik je. Depan nampak cantik, tapi belakang dia tikam balik. Jangan jadi demikian. Jangan ada sifat munafik dalam jiwa kita. Sifat berpura-pura. Kadang-kadang kan kita ni ada benda-benda demikian. Kadang-kadang dengan besan kita, misal contoh. Pura-pura je nampak. Tapi sebalik tersebut dengan besan, tak buat hati besan ni. Dia ada je, besan ni lain, besan ni lain. Sikap-sikap yang berbeza-beza. Ni kenapa? Kerana pura-pura di kalangan kita. Jangan begitu dalam hidup kita. Sikap munafik ini sebenarnya akan menyebabkan sejarah kehidupan kita menjadi buruk. Orang tak akan kenang diri kita. Tak ada orang yang nak baca doa pada kita. Kerana buruknya sifat munafik yang ada pada diri kita. Dan tidak elok untuk dikenang. Tak ada orang pun yang nak sebut tentang keburukan yang kita lakukan ini. Latihlah diri menjadi orang yang ikhlas. Lawan pada ikhlas maknanya munafik. Senang ceritanya. Mana-mana orang yang dia tidak ikhlas, memang dia seorang yang munafik. Pura-pura saja dalam hidup ini. Kemudian dalam kehidupan, latihlah diri menjadi orang yang ikhlas. Ya, ikhlas dalam beriman dengan Allah. Serta ikhlas dalam hubungan sesama makhluk. Ikhlas itu sendiri. Kadang-kadang ikhlas dalam akidah. Kadang-kadang ikhlas dalam ibadah. Kadang-kadang ikhlas dalam akhlak. Ni dipanggil keikhlasan. Ikhlas ni tidak kata hanya satu jalur saja, tidak. Tapi ikhlas ni dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, sikap kita, semua mesti dilambangkan dengan lambang keikhlasan. Itu yang saya sebut tadi kan, susah nak dapat jadi ikhlas ni. Kerana gangguan syaitan tu seringkali mengganggu kita. Saya tak tahu ibu-ibu belajar tak dalam kitab Talbisu Iblis. Tipu daya belitan iblis. Sebelum daripada ni saya pernah dengar ada ustazah yang mengajar kitab ni. Talbisu Iblis. Macam mana iblis membelit manusia? Menipu daya manusia. Melalui cara ini lah. Kadang-kadang nampak zahir kita ni nampak warak, tapi dalam kita ni jahat. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan jadi macam tu dalam hidup kita. Mudah-mudahan sejarah kehidupan kita ini akan dipenuhi dengan kebaikan yang berpanjangan. Andai kita ingin tergolong di kalangan orang-orang yang soleh, lakukanlah kebaikan. Andai inginkan nama kita tertulis di kalangan orang-orang yang melakukan kebaikan, maka berbuat baiklah dalam hidup kita. Jangan sesekali melakukan perbuatan jahat dan buruk. Semua itu hanya akan memadam kebaikan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Ini insyaAllah kita sambung pada akan datang nanti tentang mulianya orang yang beriman dalam tajuk yang bagaimana melakarkan kehidupan menjadi secantik-cantik kehidupan dalam kehidupan kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah